Alright, so video kali ni aku akan tunjuk macam mana kita nak main jungler. Peranan kita sebagai jungler, apa yang kita perlu buat sebagai jungler. Alright, so aku main Deadpool. Okay, so macam biasa, first kita pergi dekat buff. Okay, so first aku nak explain pasal buff placement. Buff placement ni kat mana locatednya buff biru and buff merah. Macam mana kita nak tahu? Okay, kita tengok bentuk map. First kita tengok bentuk map. Alright, kalau tempat buff bentuk map dia macam ni, maksudnya dia saling hadap antara satu sama lain. Kalau korang tengok dia orang punya terrain yang macam bentuk C, and dia facing bentuk C dekat opposite dia, ini adalah tempat buff merah. And if this buff merah, sebaliknya akan jadi tempat buff biru. Okay, so first kita nak ambil buff mana dulu, merah atau biru? So merah penting. Okay, aku explain macam mana benefit buff. So setiap buff dia bagi dua benefit. Buff merah dia bagi kita dia enhance kita punya attack, which bila kita attack enemy akan burn. Burn tu means dia terbakar, dia akan damage per second dekat enemy, and slow enemy, slow movement speed and attack speed. Untuk buff biru, dia bagi insane mana regen. So bila aku cakap insane mana regen, maksudnya bila kau ada buff biru, mana kau takkan habis. Tak kisah hero mana kau bagi, mana kau regen laju gila. Memang takkan ada masalah mana. Itu untuk buff biru. Dia bagi mana regen and 20% cooldown. Tinggi kan, 20%. Okay, itu sangat penting. Alright, so jungler ambil leech and first item is Deadpool pistol. Okay, so kita start dengan buff merah dulu. Macam biasa, kita panggil team untuk tolong kita buff. Alright. Buff akan respon dalam masa 30 second, and then try untuk kill buff secepat yang mungkin. Alright. Okay, sekejap setting sound. Alright, kill buff. Okay, cantik. Okay, kill. Alright. So as a jungler, kita kena always perhatikan dekat sekeliling kita, especially mid ataupun bottom lane. Sebab dua lane ni, lane yang jungler enemy senang nak gang. So kita sebagai jungler, kita kena sentiasa standby. Bila war tu happen, kita mesti ada untuk tolong. Alright, so macam ini adalah monster kedua aku kill, but aku tak continue kill kat bawah sebab ramai mistake player yang main jungle. Diorang asyik ingat nak farm je. Sebenarnya salah. Okay, kita sebagai jungler, kita bagi advantage untuk team lain, untuk laner yang lain macam mid atau bottom untuk menang fight. So support diorang untuk dapat kill or assist or just shut down enemy kat lane. So bila lane ni menang, so kita pun okay lah, game makin okay lah. Sebab yang lane dekat mid dengan bottom adalah kita punya core, hero-hero core, hero-hero carry, hero-hero late game, right? That's why important untuk kita support. So that's why reason the best hero yang untuk bagi jungle, hero yang ada heavy nuke yang senang shutdown enemy, ataupun hero yang ada disable macam Deadpool. Kalau hero yang heavy nuke macam Beast ataupun Hela ke apa. Tapi aku prefer jungler yang kuat is jungler yang ada disable, sebab senang nak gang kan. Macam Deadpool, ataupun ada setengah player bagi Hulk. Hulk is also okay. Hulk or Thing untuk jungle actually good sebab diorang ada disable kan, and diorang punya damage pun quite decent. Alright, so apa aku akan buat lepas clear ni, sebab aku tengok mid ada fight and enemy pun dia macam overextend, dia tak sit dekat tower. Alright, aku tak akan continue farming dalam situation macam ni. Tu yang membezakan antara jungler yang bagus atau jungler yang tak. Dia aware dekat
satu map, and opportunity untuk kill tu kalau ada, kita akan attempt, kita akan go. Alright, penting. And even kita fail untuk gang enemy pun, itu fail, tak kisah fail macam mana pun, asalkan jangan mati. But let's say if kita fail but enemy low HP and enemy terpaksa back to base, right? Bila enemy back to base, enemy dah lost farm, while kita punya mid ada advantages in farming, and that's quite good already. So okay, just asalkan kita jangan mati. Okay, kita tengok. So aku harass, right? Nampak tu? Okay, ni aku masukkan. Okay, sekarang kita tengok Human Torch punya HP. Sikit, right? Sikit. Okay, dalam situation macam ni, kita punya mate dia full HP, enemy punya ni low HP. So dia macam force enemy untuk danger lah, untuk stay kat lane. So enemy should attempt untuk balik base, right? Untuk lebih selamat kan. Balik base and refill nyawa. So bila enemy buat macam tu, enemy akan lost beberapa farm. That's why kita kena gang. Okay, but kita tengok lagi apa aku akan buat. Sebab aku nampak enemy ni tak balik base lagi, and aku ada blink sebab aku macam dah lari guna Deadpool. Aku dah tahu apa capability untuk Deadpool. But untuk hero lain, korang perlu fasihkan diorang punya skill, perlu biasakan tangan tu untuk main skill diorang. Dah lali kan. Okay, so sebab aku tahu Deadpool boleh kill, and aku attempt to kill. Like aku suruh team aku go, and aku masuk sharp, aku kill. Alright, aku dapat kill kat sini, but aku tahu aku akan mati tau. Aku tak kisah. So, since aku duduk dekat bush kat sini tadi, aku tengok mid diorang jauh sikit. Aku tahu kalau aku mati pun aku tak kisah. Kenapa? Sebab apa? Okay, sebab ni. Kita tengok sama ada aku mati ke tak. Alright, so aku tak tahu, like dia punya range jauh lagi tau. Aku tak tahu macam mana dia dapat attack aku. But it's okay. Aku mati. Alright, so dalam case macam ni, kita tengok siapa yang berbaloi. Okay, aku dapat first blood, and then aku mati. Okay, so kat sini aku boleh kata yang win adalah team aku. Sebab first, aku dapat first blood. Hero yang dapat first blood, dia dapat bonus gold daripada kill-kill biasa. So maksudnya aku dapat first blood, and then Beast kill aku. Beast dapat sikit gold daripada aku. Kita tengok beza gold dia. Tengok Deadpool 922, Beast 885. Tapi Beast tak ada mati. Aku mati satu. Alright, aku mati satu. And aku punya jungle, ingat tak tadi aku baru ambil 2 kan. Beast ni kita tengok dia ambil jungle berapa. Okay, nampak Beast dah clearkan jungle dia. Nampak jungle dia kosong. So Beast dah clearkan jungle dia. But still aku punya gold lagi tinggi daripada Beast. Nampak tak advantages bila kita dapat first blood. That's why aku attempt to ambil first blood. Alright. Okay, and then itu satu. Lagi satu point, tengok mid lane aku. Mid lane aku full HP. Means that dia boleh proceed farm in dapat like beberapa wave lebih daripada enemy punya mid. So itu advantages kat mid kita. So kita absolutely win. Sebab mid diorang dah kalah, and beast diorang pun dapat kill, but duit dia tak sama dengan duit aku. Means duit aku lagi banyak sebab aku dapat first blood. Alright, itu cara apa orang kata, kita nak calculation dalam trade kill, kita kena pandai manage benda tu. So maksudnya kita boleh tahu sama ada berbaloi tak kita attempt untuk kill. Alright, so dah habis, and then kita pergi balik farming macam biasa as a jungler. Okay, ni aku nak pergi farm, tapi macam kita back ke rule nombor 1 yang cakap pasal map awareness. Kita kena sentiasa tengok, look up satu map. Bila ada opportunity nak kill tu, kita mesti tolong. Like this one, macam tadi lah. Tapi ni pun ada lagi satu, so aku just join. Okay, alright. Dang. So 2 mati mid. So mid dia memang dah kalah teruk lah. So selalu kalau game macam ni dah menang lah. Alright, farm macam biasa, buff biru. Okay, kenapa kita start daripada buff merah tadi? Sebab buff merah, bila kita dah clear, macam aku cakap tadi, buff merah effect dia ada DPS, dia ada burn damage per second, and ada slow. So buff merah ni lagi provide useful
daripada buff biru. Sebab buff biru just tambah cooldown and mana regen, right? So macam early game kita tak perlu sangat. Lagi-lagi kalau kita nak ganking macam situation kita tadi, dari start game dah ada opportunity nak gank kan. That's why kita ambil buff merah. Contoh kalau kita ambil buff biru, maksudnya kita tak ada extra damage dengan tak ada slowkan enemy tu. So that's why kita ambil buff merah. Always start daripada buff merah. Lagi satu sebab kenapa kita kena start dengan buff merah, sebab kalau kita start dengan buff biru and kita dapat enemy yang bagus, and enemy tu invade kita punya jungle dekat buff merah, and then kita kena tunggu next buff merah untuk spawn. So bila kita tak ada buff merah, kita punya ganking potential jadi lembik tau. Sebab kita tak ada extra damage daripada DPS and slow movement speed enemy tu. That's why kita start dengan buff merah. Right, so far macam biasa. Macam biasa, sentiasa tengok map. Alright, so ni aku tengok bawah. Okay, bawah looking good. So okay, bawah okay. Aku tengok bawah okay. So aku tak tahu bawah. Aku just continue farm kat sini. So aku tengok bawah tadi okay. Sentiasa tengok map as a jungler. Tak payah tengok apa benda yang kita farm, sebab kita selamat dekat jungle, kita bukan kat lane. Alright, so this time aku just prepare kat lane sebab aku tahu yang diorang punya jungle mungkin akan gank. Alright, so aku tolong. Alright, try tolong tapi jangan mati. Alright, nice. So tadi aku explain tadi, bila aku datang dekat jungle bottom, aku tak tolong diorang kat sini tadi, yang diorang war tadi, sebab aku tahu diorang dah menang. And then aku finishkan aku punya farm. Aku farm monster yang kat sini. And then bila jungle aku dah kosong, aku stay dekat bush ni. So sebagai jungler, kita kena sentiasa prepare untuk ganking. Tapi kita jangan reveal diri kita dekat lane. Sebab bila kita reveal diri kita kat lane, enemy nampak, enemy akan jadi lebih aware, right? Dia akan lebih main play safe. So kita tak boleh nak ambush diorang, tak boleh nak macam camping surprise diorang, surprise kill. So sentiasa duduk kat bush, jangan duduk kat lane. Macam aku tadi, aku duduk kat bush ni, and then aku nyuruk kat bawah tower ni. Lepas tu beast enemy tadi suka hati je masuk sebab dia ingat selamat. Tapi tak, lepas tu aku keluar and then aku stun dia. Aku dapat selamatkan team aku tadi. Alright, so macam tu main jungler. Kita kena sentiasa ada surprise gang, and always predict bila enemy punya jungler atau mid laner nak ganking. Sebab bila ganking happen, jungler mesti ada. Kalau tak, kita laner tu outnumber and kalah lah, right? Lagi-lagi marksman, jangan bagi marksman feed awal-awal. Kita kena try sedaya upaya untuk cover marksman kita. But in this situation, aku nampak mid aku pun tengah fight. So mid orang, maknanya mid orang tak dekat bawah lah. So okay, bis orang pun dah mati. And then right ni, okay, so jungler ni basicnya, bila kita pakai leash kita dapat nyawa, and kita attack jungle monster pun kita dapat nyawa. So aku rasa kan, kalau main jungler ni tak perlu balik base pun. Kalau nyawa sikit je, just pergi hutan cari creep ataupun leash. Okay, so tadi apa yang aku buat, kenapa aku pusing-pusing dekat sini, aku tak masuk jungle terus, sebab aku tengok Hela ni dekat dengan Hawkeye, right? Aku tengok kalau Hela ni overextend, and then aku prepare untuk tolong Hawkeye. Macam aku cakap tadi, role sebagai jungler kita kena sentiasa ada bila ganking and fight happen. Sentiasa ada. Tak boleh kerja nak farm je. Farming bukan kerja jungler sangat pun. Kerja jungler untuk sentiasa roaming, sentiasa pastikan diri ada tolong team. Okay, then bila dah nothing happen, baru kita sambung farm. Right. Okay, sambung farm. And then this one aku follow team. Aku follow team sebab mid aku nyawa low. Bila mid aku nyawa low, aku predict yang diorang akan datang ganking. Like beast, kita pun tahu apa beast punya kit, right? Ulti dia boleh kejar kan from far distance, and dia boleh jump. So aku just standby untuk protect team. Kita kena pandai lah baca situation tu. Kena tahu enemy punya skill, enemy punya kit apa. Predict, sentiasa predict. Itu nama dia baca enemy punya move. Kita kena pandai baca map. Like, yeah, kena bijak lah. Alright, so okay, aku follow team, and then tengok, macam aku cakap tadi, sentiasa duduk dalam bush.
Jangan keluar lane. Sebab bila kita keluar lane, enemy akan lebih aware. Dia macam nampak and then dia akan lebih careful. Kita duduk dalam bush. Alright, so keluar jap. Okay, attempt to kill. Alright, so aku sanggup pakai blink sebab aku tahu aku dah calculate damage tu yang aku boleh kill dia kalau aku pakai first skill dengan third skill. Sebab team aku pun ada backup, right? So, yeah. Itu pun kita kena pandai calculate. So dia pun macam terkejut, right? Sebab aku keluar daripada bush and then aku terus blink. That's why aku cakap nyurut dalam bush. Okay. And then macam biasa, ni elak-elak main bush kan, nak elak dia punya skill. Alright. Nothing. Kill beast ni outplay ni, dia tamak sangat. Ni kenapa Deadpool is very very overpower, sebab dia CC dia tinggi. Deadpool dia ada CC dengan 2 skill immunity. Like the hell. Memang OP lah. But honestly, Deadpool memang best hero aku. That's why aku agak perform lah kat game ni pakai Deadpool. Alright, so lagi satu, as a jungler, kena sentiasa ambil objektif. Kenapa jungler ni antara role yang paling susah? Sebab banyak benda kita kena jaga. Kita kena jaga team laning, kena mid, sentiasa ada kat fight mid, bottom, kalau boleh cover semualah. Top is okay, top biar ada orang settle sendiri. Sebab top jarang lah orang pergi top. Alright. Lagi satu, kita kena jaga objektif, like Panther ataupun tower ataupun serta. Alright, Panther dah respawn. Kita kena sentiasa contest for Panther. Dalam masa yang sama, kalau kita tak boleh nak kill Panther tu, kita kena guard daripada enemy, daripada enemy dapat Panther. Ataupun like kalau kita ada opportunity nak split tower, and then just go split. Kadang-kadang bila game tu macam losing, kita tak boleh nak apa, even kita war, kita kalah. Alright, then kita sebagai jungler kena be fast lah, fast action. Then kita try take tower yang kita boleh lah, like solo pushing, split pushing. Okay, this one aku attempt to kill Panther. But ada human touch diorang kacau. Human touch diorang ni agak noob lah aku boleh cakap. Sebab ya, ada apa dia buat seorang-seorang kat situ. Game ni quite easy lah, but it's okay. It's okay sebab aku nak introduce basic role sebagai jungler, rotation sebagai jungler, and then tolong team. Alright, tolong team. Yeah, that one is very nice. Okay, so early game is everything. Bila jungler dapat backup everything, secara tak langsung team pun akan jadi kuat tau. Kita punya marksman, kita punya mid laner, and so on. That's why jungler ni penting. Okay, nampak? Kat mana ada fight, kat situ ada aku. Kat situ ada jungler. Sentiasa main macam tu. Alright. So sekarang ni apa aku buat? Even yang aku low, aku attempt to kill sebab aku tahu advantage aku dengan diorang. Macam mana tahu advantage? Plus kita tengok kita punya gold. Right, kalau kau nampak berapa beza gold aku dengan gold diorang. So bila gold ni jauh beza, of course lah aku punya item lagi tinggi daripada diorang. Then damage aku, level aku, like everything lagi tinggi daripada diorang. So why not kita just terus fight instead of farming. So ada player yang tak dapat nak anticipate benda ni. Diorang just tahu nak farm. Sebab bila kita farm, maksudnya enemy pun akan farming. And then bila enemy akan farming, enemy akan dapat duit. But bila kita dah ada advantages untuk untuk win kan enemy untuk early game, and then why kita perlu farm? Why not kita just kita just attempt to kill enemy. Sebab bila kita kill enemy keep mati, and enemy tak dapat farm. Dalam masa yang sama tidak dapat farm. Instead of kita keep farming and enemy keep farming, and then sebab benda ni dia akan capai kepada satu tahap, enemy akan kejar kita punya farm, right? So that's the reason aku keep ganking. Let's say if aku mati kan, it's okay. Sebab apa? Sebab team aku akan dapat gold juga. Like aku mati, jungler mati, and then the whole enemy team mati. But memang berbaloi, it's okay. But this game memang
dah menang habis lah. Memang tak nak cakap apa lah. Kalau jungler pun dah main macam ni, memang absolute win. Alright, so sekarang dah tak ada apa. Enemy pun tak dapat spot dekat dalam map. So kita sambung farm. Actually ada war dekat top, but aku jauh sangat. And then aku tak commit untuk follow diorang. Sebab kalau aku follow, mungkin bila aku follow war pun dah habis. So better aku ambil tower ataupun aku farm. But kat sini aku choose untuk continue farm. Alright, but if korang tengok, war ni pun dah absolute win untuk team aku. Sebab aku keep tolong team aku untuk menang fight dekat bottom atau dekat mid. Like diorang lah kaya gila. Cuba tengok aku punya support dekat team aku. Invisible Woman support 2,800 gold dia, paling rendah dekat team, paling rendah kat team. Tapi kita comparekan dengan gold enemy yang paling tinggi, beza 100 sahaja. Right, nampak tak? Kenapa? Sebab kita jungler, kita support laning-laning ni untuk menang war. Bila macam aku cakap tadi, bila kita support team untuk menang war, secara tak langsung diorang akan jadi kuat juga. Kita make sure diorang menang war. Sebab war ni penting. Bila kita menang war, enemy yang kita kill tu dapat duit. And then siapa yang assist, semua dapat duit. So banyak assist, banyak duit lah. Itu apa yang jungler perlu buat. Alright. Tolong. It's okay. So aku boleh kata dekat game ni ada satu je ganking yang aku terlepas, which is dekat top tadi. But it's okay sebab aku cakap tadi, sebab jauh sangat kan. Kalau aku nak approach pun mungkin bila aku dah datang top, dah habis dah fight. Alright, so this is a mid game punya phase. Dekat mid game punya phase ni tak banyak aku nak cerita. Just ikut flow game, like push dengan team, cover team, stick dengan team, and basic lah. Just aku harap explanation aku untuk yearly game rotation tadi korang jelas lah. Alright, so enjoy lah aku punya gameplay ni sampai habis. So aku nak cakap juga yang tak kisah kita main role apa pun, tapi dalam game MOBA, yearly game is everything. Sebab yearly game ni yang menentukan sama ada kita punya mid game senang atau susah. Mid game, late game kita jangan cerita. Sebab late game dia boleh jadi daripada mid game. Kadang-kadang mid game diorang comeback, so late game jadi senang. So late game depends on mid game, and mid game depends on early game. Tapi yang paling penting early game. Sebab mid game dia punya phase paling lama. Mid game phase paling lama. So bila phase paling lama, maksudnya kita nak lah duration paling lama tu kita senang dekat game tu. So macam mana nak senang? Semuanya ditentukan oleh inilah early game. Early game kita kena okay, ganking kena nice, map awareness, sentiasa perhatikan enemy punya jungler, jangan bagi kena gang. And kita main sebagai jungler, kita kena tolong team. Like bila team kena gang dengan enemy punya jungler, kita kena sentiasa ada, jangan bagi team mati. Lagi-lagi marksman ataupun solo mid. So banyak benda yang jungler kena jaga. Alright, so kat game ni, sebab game ni like dah tengah bully kan, dah tengah senang kan. So aku tak attempt untuk objektif like Panther or Serta. But in game yang serious game like lawan high tier player ataupun tournament ke, kena sentiasa go for objektif. Bila masa ada opportunity tu, just ambil objektif. Kalau rasa tak selamat nak ambil objektif sebab enemy 5 hidup, and then take down satu enemy, and then enemy tinggal 4, and then kita ambil objektif like Serta ataupun Panther. Sebab enemy outnumber kan. Kalau enemy nak contest pun like diorang akan kalah. So itu tips macam mana kita nak ambil objektif. Okay, aku akan post juga di mana aku main jungler untuk game yang serius lah, like lawan high tier player ataupun game yang gila-gila susah. Ni antara contoh game senang, but aku saja ambil jadikan contoh sebab aku just nak, untuk video kali ni aku just nak ajar basic untuk jungler rotation and apa yang jungler perlu buat. Alright,
So that's all from aku untuk video kali ini. Alright, thank you very much. So kalau ada sebarang pertanyaan, feel free untuk tanya dekat comment section or in Telegram.